الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Seperti biasa tuan-tuan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi bersama-sama pada malam ini bagi membincangkan topik kita, perkara ataupun syarat sah mengikut imam. Kita sedang bincang sistem sembahyang jemaah, peraturan mengikut imam, dan dalam masa yang sama peraturan yang mesti kita jaga untuk memastikan kita dapat kelebihan jemaah 27. Itu peraturan berbeza. Jadi peraturan asasnya kita kena tahu macam mana cara kita follow imam. Peraturan yang perlu kita jaga supaya perbuatan ikut kita itu sah. Dan dalam masa yang sama kita kena tahu peraturan yang tak boleh buat untuk nak elakkan daripada pemotongan markah 27. Kalau 27 tempat yang kita melakukan kesalahan etika mengikut imam akan dipotong 27. Baik, sabun yang kelima. Kelima ni ada 4 isu. Peraturan sah mengikut imam yang kelima, surat 50 87. Saya punya. Betul kan? Betul. Kelabu mata. Okey. Berapa 87. Okey. Kelima. Kalau jauhi kelima daripada 13 ke 12 peraturan dalam kitab kita. Kalau kita lain 13. Kitab kita 12 sahaja. 12 peraturan sah mengikut imam. Yang kelima. Yang kelima ni dia ada 4 isu yang mesti kita tahu. 4 isu ni kalau silap gaya batal solat. Dia panggil tak sah ikut. Okay, peraturan dia makmum jangan berterikah ni, tidak boleh berbeza, tidak boleh menyalahi, tak boleh berbeza dengan imam tentang mengerja, yakni tentang perkara yang dilakukan, perkara sunat yang huduh pada pandangan, yakni perkara sunat yang huduh ni yang boleh membatalkan solat. Memang sunat, tapi ada situasi tak boleh berbeza dengan imam. Walaupun sunat, wajib kita tahulah, wajib imam buat kita buat. Tapi perkara sunat ni boleh tak imam buat kita tak nak buat? Ada perkara sunat yang kalau kita berbeza dengan imam boleh membatalkan sembahyang. Bukan mengurangkan 27, tak, membatalkan sembahyang. Dia ada perkara-perkara sunat aba'ah yang tak sama dengan iman, kita buat boleh membatalkan. Ini panduan. Biasanya jaranglah kalau imam buat memang kita buat dah. Ini panduan. Ada kalanya iman buat kita kena buat, iman tak buat kita tak boleh buat. Walaupun sunat tu, mana kenapa iman tinggal ni? Dia pun nak buat. Ada situasi sunat yang iman tinggal, kita pun kena tinggal, tak boleh nak buat. Semasa solat diri tak apa. Ini oleh kerana kita jadi iman. Itu dipanggil sunat yang huduh. Huduh ni bahasa akademik.
Mana-mana kitab pun disebut perkara sunat yang keji. Keji ni bukan sunat tu keji, bukan sunat tu hudud. Perbuatan kita tu hudud. Perbuatan yang kita tak sama dengan iman. Iman tak buat, kita buat. Iman buat, kita tak buat. Perbuatan tersebut di sisi syarak dianggap keji, dianggap tak elok, dianggap hudud. Bukan hudud sunat tu, bukan. Hudud perbuatan kita, perbuatan menyalahi ataupun berbeza dengan iman. Okay. Seperti yang pertama kita dah bincang, kita sambung yang kedua. Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah apabila iman al-imaat tu biasa popularnya al-imaat, dia baca surah Sajadah sampai wahum la yastakbiru, iman akan sujud. Kalau surah Sajadah, kalau sujud tilawah, wajib sama dengan iman. Ketika iman buat, wajib kita buat. Ketika iman tak buat, wajib kita tak buat. Itu dipanggil wajib muafakat dengan iman pada melakukan dan pada meninggal. Itu formula dia. Jadi sujud tilawah ni mudah kita ingat. Kalau iman buat, wajib. Tak boleh kita kata sunat je ni tak sujud pun tak apa. Sebab sunat sujud tilawah. Apabila baca ayat bertemu dengan tanda sujud tilawah, kita pun sujud tilawah. Iman sujud, makmum wajib sujud, bukan sunat. Jangan kata ni sunat, bagilah iman je sujud. Kita tunggu iman, sekejap lagi mana naiklah. Dia sambut tatajafa junubuhum. Tak boleh, batal sembahyang kita walaupun sunat. Itu tempat sunat yang mesti kita tahu, wajib kita ikut dia. Dan kalau dia tak sujud, jangan kita sujud. Kita kata iman lupa. Kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang sengaja dia tak nak sujud. Jangan kita sujud. Itu dipanggil sujud tilawah, yang mana wajib ke atas makmum mengikut iman bersujud, ataupun wajib mengikut iman pada meninggalkan sujud itu. Dalam kurungan, jika tidak diikut, batal sembahyang. Kesan walaupun sunat, kalau sujud tilawah kena sama dengan iman. Nisbah iman tinggal, kita tinggal. Nisbah iman buat, kita wajib buat. Kalau iman tak sujud tilawah, jangan kita sujud. Wajib kita tak sujud. Kalau sujud, batal. Itu kan wajib. Habis isu pertama. Masuk malam ni isu kedua. Adapun sujud sahwi, sujud sahwi lain. Adapun sujud sahwi, wajib ke atas makmum mengikut, yang buat, melakukan. Mengikut tu wajib ikut tentang buat, pada melakukan. Tidak wajib buat tentang meninggalkan. Ini bahasa lama. Bahasa kitanya, formula sujud sahwi ni wajib sama ataupun bersamaan dengan iman pada melakukannya. Dan tak wajib bersamaan dengan iman pada meninggalkannya. Itu dia berbeza. Kalau iman sujud sahwi, wajib hukum dia kena sujud. Jangan kata sujud sahwi sunat je, tak sujud pun okey sebab sunat. Kita makmum lain, peraturan makmum lain, sembahyang seorang diri dengan imam lain. Hukum sembahyang tuan-tuan berbeza status. Kalau imam dan status sembahyang seorang diri, dua ini hukum lain. Sama hukum. Imam dan sembahyang seorang diri sama. Cara tindakan kita. Dan yang kedua, kalau kita makmum berbeza. Kita makmum, status kita makmum berbeza. Kalau sujud sahwi, ingat dia punya formula dia, kaedah dia. Kalau iman sujud, wajib kita sujud ikut iman. Dan kalau iman tak sujud, itu lain. Iman tak sujud pun, tapi kita tahu iman melakukan kesalahan, sunat kita sujud. Kalau tak pula, kalau tak tahu ikut iman tak sujudlah kita.
Mudah je. Kalau orang tak tahu panduan topan mudah, ikut imam. Tapi jangan ikut ada salah tu. Naik kat kelima jangan ikut. Kalau imam sujud sawi, wajib kita sujud sawi. Kalau imam terlupa sujud sawi, kita tahu imam ada melakukan kesalahan sunat ab'ad, sunat kita sujud sawi. Bila? Setelah mana imam bagi salam. Contoh kita tahu imam tadi tinggal doa kunut, imam tak baca doa kunut, terus sami Allahu liman hamidah, terus terjun dia sujud terus, tak baca Allahumma hdina fiman hadait. Sunat kita sujud sawi walaupun makmum buat doa kunut. Nanti kita sampai doa kunut, kita bincang detail. Kalau imam tinggal doa kunut, nanti kita bincang. Cuma umumnya kalau kita tahu kesalahan imam, ada perkara yang sunat dia sujud sawi, dia lupa nak sujud sawi, apa tindakan makmum? Sunat sujud. Tapi bila nak sujud? Setelah imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita sujud. Sujud sawi 2 kali, baru kita takbir, baru kita bagi salam. Itu dipanggil sujud sawi. Satu lagi, sujud sawi ini kita tahu dah formula dia. Kalau imam sujud, wajib sujud. Imam terlupa sujud, sunat kita sujud. Itu formula dia. Baik, yang kedua dia tak sebut di sini. Pendetilan dalam kitab besar dia akan sebut. Apabila imam sujud sawi, kita tak boleh terima apa kesalahan imam ni. Wajib juga kita ikut. Itu berdasarkan formula tadi. Ini pendetilan formula tadi. Apabila kita tengok imam sujud, walaupun kita tahu apa punca imam sujud, doa kunut baca, tahiyat awal baca. Sebab sujud sawi banyak, dia ada 5 ke 6 sebab. Kita biasa popularnya yang kita tahu, tinggal tak duduk tahiyat awal, tak baca tahiyat awal, tak baca doa kunut, tulisan sunat ab'ad, meninggalkan sunat ab'ad. Banyak lagi perkara sunat sujud sawi. Kita tak tahu kenapa imam ni dia sujud sawi. Wajib apabila dia sujud je, wajib kita turut sujud sawi walaupun kita tak dapat kesan kesalahan imam. Dan satu lagi, kita tak dapat kesan kesalahan imam. Apa punca kita tak tahu. Sunat, apa wajib. Bila dia sujud je, wajib kita sujud. Jangan kata imam dah baca doa tahiyat awal, imam dah baca doa kunut, kenapa sujud lagi imam ni? Tak ada kesalahan apa, kita pun tak nak sujud, batal sembahyang. Sebab kaedah dia, apabila imam sujud, wajib kita sujud. Cuma dalam kitab besar sebut tuan-tuan, kalau kesalahan itu tersembunyi dari pandangan makmum, ini di sebulan kitab yang besar sana, kitab biasa tersebut, afdal, lebih baik imam tak sujud sawi. Takut apa? Dia takut fitnah ataupun terlampung makmum di belakang. Sebab makmum dia tak tahu punca, kenapa imam sujud ni? Takut makmum yang tak tahu panduan, dia tak nak sujud. Sebab dia kata, tadi aku tengok dia baca tahiyat awal, memang tadi kita yakin dia baca doa kunut. Apa kesalahan imam ni? Takut dia terlupa, sujud sawi terlupa ni. Kalau imam ada kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang makmum tak boleh dapat kesan. Contoh kesalahan tersembunyi macam mana? Contoh, dia banyak. Dia taradud, ataupun pengisyak 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Tiba-tiba dia yakin, lepas dia syak tu, dia yakin, dah 4 dah. Yakin 4, tak perlu tambah. Tetapi sunat sujud sawi, sunat. Kenapa? Kerana dia ada syak di dalam tempoh
sembahyang dia itu dipanggil mengganggu jazam niat. Salah satu sebab sunat sujud sahwi apabila syak pada perbuatan ataupun syak pada rakaat, memang dia wajib. Kalau syak 3/4 memang dia wajib tambah. Apabila dia tambah sunat di sujud sahwi, itu makmum tahu. Makmum tahu iman ni dah 5 ni. Makmum tak ikut. Makmum tunggu tahiyat akhir sebab makmum dah yakin 4. Iman 5, iman naik. Nanti iman sunat sujud sahwi. Itu pun makmum wajib sujud sahwi walaupun makmum tidak melakukan kesalahan. Makmum tak melakukan kesalahan, tetap wajib sujud sahwi ikut imam. Sure. Macam mana cerita? Okey, isu dia yang tadi clear rupanya, yang kata makmum walaupun makmum tak tahu kesalahan imam, wajib makmum ikut. Apabila imam sujud sahwi je, makmum wajib makmum ikut walaupun makmum tak tahu apa sebab ini. Cuma dalam kitab yang besar sebut imam, nisbah imam dia kena tahu. Kalau kesalahan itu tersembunyi, makmum tak boleh kesan, afdal dia tak sujud sahwi untuk menjaga keharmonian makmum takut terabur. Terabur macam mana? Ada kata mana ada salah pun, tak nampak pun dia buat salah, tak payah ikut, batal makmum. Makmum kena ikut walaupun tak tahu kesalahan. Tu. Yang Abang tanya tadi, imam naik ke rakaat kelima, lepas tu sepatut dia sujud sahwi. Macam mana imam tak sujud sahwi? Imam tak sujud sahwi tetap sah kerana sujud sahwi itu sunat, cuma mencederakan amalan sembahyang. Isu dia apa? Isu dia kita ni. Makmum ini apabila imam tak sujud sahwi, kita nak sujud ataupun tidak? Sunat kita sujud sahwi. Sebab apa? Kerana kesalahan, bukan kesalahan kita, kesalahan imam. Itu pendetiran kaedah, formula. Sebab formula dia, kalau imam buat, wajib buat, imam tak buat, sunat kita buat. Dengan cara kita tahu imam ni melakukan kesalahan. Kalau macam makmum pula, macam mana Ustaz, kalau dia yakin imam tu dah buat separuh tapi imam tambah, jadi makmum kena ikut atau betul? Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh ikut. Makmum yakin 4 rakaat, dan imam ni tak yakin, tindakan imam betul tak batal. Apabila tak yakin, 3/4 ambil 3, yakin 3 tambah 1. Di sisi imam tak batal sebab dia tak yakin, kena tambah 1 lagi. Dia yakin 3, 4 tu tak yakin. Walaupun sebenar iman 5, tetap tak batal. Nisbah iman tu tak batal. Tetapi makmum lain. Makmum kalau yakin 4, batal kalau dia ikut imam. Tak boleh ikut sebab dah yakin 4. Dia yakin ini 4 ni. Maka apabila dia yakin, tindakan makmum wajib, bukan sunat, wajib duduk tahiyat akhir. Sama ada nak ikut iman, itu hukum lain. Nak ikut iman atau mufaraqah, itu hukum berbeza. Tetapi dia tak boleh naik ke rakaat kelima. Kenapa tak boleh naik? Kalau dia naik, batal. Sebab dia yakin 4. Kalau dia tak yakin, isu lain. Dia pun tak yakin, tak 3/4, iman naik kan. Kita pun terabur iman kan. Ni kita yakin jangan naik. Itu pernah kita bincang dulu, ada 3 mazhab. Terabur makmum, ada makmum yang tunggu. Imam naik ke rakaat kelima, ada makmum tunggu, steady tunggu. Ada makmum ikut naik. Ada makmum mufaraqah. Dia kata aku kita tak nak buat lah, mufaraqah. Mufaraqah tu maksud apa? Sembahyang seorang diri, baca tahiyat, bagi salam. Ada yang steady, relax, tunggu. Ada yang mufaraqah, ada yang teruk naik ikut. Tu imam, dia imam.
Dia naik, kita naik lah. Imam bertanya makmum, berapa rakaat? 5. Yakin dia 5. Oleh kerana imam naik, kena naik. Dia kata sebab dia imam kita. Imam terkejut lupa, takkan kita nak terkejut juga. Kita wajib ikut imam yang betul. Ini dah 5 rakaat. Tapi tak batal imam itu, sebab dia melakukan kesalahan tanpa dia yakin. Tak batal. Cuma tak boleh ikut je ketika dia salah tu. Tak boleh ikut ketika dia buat salah tu. Sebab kita yakin ini salah. Apabila yakin salah, lebih rakaat, tindakan kita hanya 2 je tindakan boleh buat. 3 tindakan tadi, 2 je boleh, 1 lagi batal. Tindakan pertama, sunat. Sunat tunggu imam dalam tahiyat akhir. Tunggu imam dalam tahiyat akhir. Biarlah dia naik ke rakaat kelima. Dia baca Fatihah, siap. Dia duduk, kita siapkan tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir, kita baca selawat Ibrahimiyah. Habis selawat Ibrahimiyah, baca doa. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu. Sampailah ya muqallibal qulub. Tunggu dia. Habis dah kita baca doa, dah habis dah. Dia belum siap, sunat kita baca. Baca apa lagi dah habis dah. Sunat kita jangan diam. Makruh kalau kita duduk diam. Ibn Hajar Al-Haytami kata makruh dalam kitab Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Al-Malibari sebut jangan diam. Maksudnya tak sunat kita diam. Nak tambah apa lagi? Tambah doa lain. Sebab kalau diam makruh, tempat itu tak disunatkan diam. Sementara nak turun iman tu, sebab dia duk baca Fatihah, dia turun baca tahiyat akhir, kita dah habis tahiyat akhir, takkan nak duduk diam? Tak sunat diam. Sunat kita baca. Ada 2 perkara sunat di situ. Pertama sunat tunggu, dan yang kedua kalau dah habis bacaan, sunat tambah bacaan. Nak tambah, nak pilih apa? Yang afdal di tempat itu bukan surah, yang afdal di tempat itu ialah doa. Jangan baca surah pun. Kalau makmum dia tak yakin semada 4 rakaat, 5 rakaat, mana dia tak ada syuk lah, tak yakin, kena ikut imam. Makmum yang ikut imam. Apa? Jadi kalau dia naik juga ikut, dia tak batal. Tak batal sebab dia tak yakin. Kena ikut. Itu jangan buat tindakan sendiri sebab dia tak yakin. Dia kena ikut imam. Yang kata 3 tindakan ni yakin. Pertama sunat tunggu imam, yang kedua harus ni boleh. Tak sunat boleh. Boleh apa? Boleh dia mufaraqah. Tak larang nak tunggu, dia kata imam sampai ke 5 ni. Dia nak tunggu tahiyat akhir ni. Boleh dalam mufaraqah? Boleh. Harus sembahyang seorang diri bagi salam. Itu dia panggil harus. Ya. Yang kes ni, kalau yang imam yang naik 5 hari, lepas tu dia sujud sawi. Itu yang makmum yang tunggu tadi tu. Wajib tu. Wajib sujud. Wajib sebab makmum tu tak mufaraqah. Dia tetap starter dia makmum. Apabila tetap starter makmum, kita bincang topik kita ni, apa tindakan kita. Kalau isu sujud sawi, dia sujud sawi, makmum imam sujud sawi, wajib kita sujud sawi walaupun kita tak melakukan kesalahan. Ingat, walaupun kita tak melakukan kesalahan, tetap wajib ikut. Dia panggil wajib utama. Ini tempat yang nombor 5 ni tuan-tuan. Antara agak kompleks sebab apa? Walaupun sunnah, tapi kita kena tahu perkara sunat yang kalau berbeza dengan imam boleh membatalkan sembahyang. Sebab sunat, terkadang kita kata kita dah buat, kita tak naik ke rakaat kelima, kita tak ada syak pun. Yang syaknya dah imam, kenapa kita nak kena buat? Ya, sebab kita follow dia. Kalau dia sujud, kita kena sujud. Bahkan kalau dia tak sujud sawi, dia kena naik ke rakaat kelima, dia tak sujud sawi pun, sunat kita sujud sawi. Dia atas kesalahan imam. Kan pelik tu. Dia buat salah, kenapa kita nak sujud sawi? Sunat, bukan wajib. Yang wajib kena ikut tadi. Wajib utama, wajib sama. Kalau imam tinggal, imam tak sujud sawi, itu sunat. Tu dapat pahala sunat. Tapi tak ingat jangan buat kan. Tak ingat imam tak buat sujud sawi ni. Kita boleh buat ke? Boleh buat ke? Boleh buat. Tak payah. Tak, kita rabu. Bukan rabu, hancur. Kenapa hancur? Batal. Daripada batal, kita tak buat. Tak buat, tak ada apa pun, cuma tak dapat pahala sunat.
Baik, yang ketiga tadi, yang tak habis yang ketiga batal. Mana golongan batal? Naik ikut imam sedangkan dia yakin 4. Yakin 4 dia ikut imam, yang ni batal. Sebab iman 5, dia 4. Kenapa nak ikut? Itu batal. Kalau dia tak yakin, macam Tok tanya tadi, yang tu tak apa. Dia tak yakin, dia kata iman 3-4, biasa. Perempuan tak yakin, biasa je iman. Makmum. Kita jadi makmum, kita serah ke makmum, ke tu imam 100%. Tu imam 5, tu imam 6 lah. Kita pun tak kira. Tu imam tu tayar awak, dia tayar awak ke? Duduk je lah, keingat. Dia macam tu tak apa, ikut je. Tak batal, sebab kita tak yakin. Lepas tu imam pun beritahu, siapa ikut saya tadi, saya 5 rupanya. Cakap, kami ikut mam. Batal. Batal apa? Tak batal lah, sebab kita pun tak yakin. Melainkan imam tu dia yakin, tapi dia tambah juga, itu batal, itu imam tu. Habis itu dipanggil apa? Kaedah ataupun formula sujud sawi. Satu lagi lupa tuan. Dia kalau kesalahan imam sunat aba'ah, imam sunat sujud, dan makmum kita, kalau kita dapat kesan dia buat salah, kita sunat sujud kalau imam tak sujud. Macam tadi kan, macam tadi imam naik ke rakaat ke-5, kita dapat kesan memang ni lebih ni, tiba-tiba imam tak sujud, tu sunat kita sujud. Dia panggil sunat juga makmum sujud sawi, walaupun makmum tak buat silap, yang buat silap adalah imam, tu sunat. Satu lagi, ini berbeza. Kesalahan makmum buat salah ni, ingat, jangan silap. Kesalahan makmum meninggalkan sunat aba'ah ditanggung oleh imam, tak sunat di sujud sawi. Kalau jangan pandai-pandai sujud. Contoh imam ni, makmum. Kesalahan makmum, kesalahan kita tak baca doa qunut. Contoh, sepatut sunat sujud sawi. Imam baca, imam sabda Allahumma hdina fi man hadait, kita terus tunggu dalam tunggu sujud. Maknanya salahlah kita meninggalkan sunat aba'ah. Sama ada sengaja ataupun lupa, detail ke datang. Ada isu terakhir. Ini nak cerita yang ada kaitan dengan sujud sawi. Sepatut kalau kita sebagai seorang diri, kalau kita jadi imam, sunat ada sujud sawi, sunat sebab meninggalkan doa qunut. Oleh kerana kita makmum, tak sunat sujud. Imam memang dia tak sujud, dia tak tinggal pun. Imam bagi salat, dia sujud sawi, itu batal sembahyang. Kenapa? Kesalahan makmum ditanggung, dia tak cacat, ditanggung oleh imam. Adakah dia cacat? Sebab kita belajar ada 3 komponen dalam solat, itu 3 starter. Starter yang pertama rukun, dia ada nilai pahala tak sama. 3 ni paling besar ialah pahala melakukan ataupun ucapan rukun. Itu pahala paling besar. Kalau kita tinggal, batal. Tinggal rukun, batal. Status yang kedua, nama dia lah komponen yang kedua, sunat aba'ah 8. Sunat aba'ah ranking dia jauh, tak boleh banding wajib dan sunat. Sunat ranking dia, tapi aba'ah pahala besar daripada sunat hai'ah. Walaupun dia besar, tak boleh nak banding dengan ranking wajib. Itu pahala tak boleh banding. Pahala wajib, pahala rukun tu. Aba'ah tu, apa maksud aba'ah? Kita dah sebut dulu. Asal daripada ba'dun, sebahagian daripada wajib. Seolah-olah pahala dia seperti wajib, tapi tak sama dengan wajib, seperti dia. Seperti itu disebabkan kalau tinggal cedera, mencederakan amalan solat kita. Cacat solat kita, tapi sah, cuma cacat. Sunat cover dengan sujud sawi untuk menghilangkan kecederaan, kecacatan amalan sembahyang. Sebab amalan sembahyang kita lupa starter dia mawjud. Apa maksud mawjud? Ada. Apabila ada, dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kalau benda tu mawjud,
maka sah yasihhu kullu mawjudin. Yasihhu yura wa yusma. Sah untuk dilihat, boleh nak tengok amalan. Sebab tu kita belajar kitab akidah teras yang keempat, kelima, dia ada 6 teras. Akidah kita tuan, dia berteraskan kepada 6 rukun. Tak cukup 6 rukun tak sempurna, tak ada akidah. Dia kena cukup 6 rukun. Rukun yang kelima itu beriman kepada hari akhirat. Wajib kita percaya ada hari kebangkitan. Allah bangkit buat apa? Allah bangkit, dia kira, dia hitung balik amalan kita. Dia timbang pahala dan dosa. Ulama bincang, nak timbang ini kan, macam mana dia nak timbang ni? Ada benda ke nak timbang ni? Ada. Benda tu apa? Pahala tu jenis ada, dosa itu jenis ada. Maka ulama sebut Allah rupakan amalan sembahyang itu, boleh tengok di pada masyarakat, sebab dia ada. Apabila benda tu ada, boleh timbang. Barulah boleh timbang yang mana thaqil, mana berat, mana khafif, mana ringan. Ringan pahala ataupun ringan dosa. Allah rupakan keluar balik zaman ataupun fasal kehidupan dunia, Allah sembunyikan pahala, tak bagi nampak. Tapi ada tak? Ya, ada. Kita beriman pahala tu ada. Buat betul, cantik ikut peraturan, Allah jadi ada pahala. Mawjud, maksudnya ada benda itu. Dalam simpanan kita ada. Bila? Apabila bertukar alam. Alam mahsyar berbeza. Mahsyar lain, syahadah lain. Syahadah maksud dunia. Alam dunia, benda gaib Allah simpan. Wah, ini belum tersembunyi. Tapi bertukar je alam, benda gaib itu Allah Ta'ala munculkan. Pahala gaib, maka Allah tunjukkan. Ketika itu nampak amalan pahala. Yang kita duduk bincang, cacat, cerita, tinggal apa-apa ni. Memang benda tu real. Bukan sekadar perbincangan. Sekadar bincang, tak benda tu ada, tak ada. Kita beriman ada. Sebab tu Allah rupakan pahala daripada masyarakat untuk Allah timbangkan yang mana berat, yang mana ringan. Dan Allah rupakan dosa kita pun nampak. Baik. Jadi kesalahan makmum meninggalkan sunat ba'ad ditanggung. Maksudnya tak cacat pun. Jangan kita sujud sahwi, batal. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Seterusnya yang kedua, dia ada 4 isu. Yang ketiga, isu yang ketiga. Kita habiskan 4 isu ni, 3. Yang keempat tu ringkas saja. Dan seperti isu yang ketiga, dan seperti tasyahud awal. Tasyahud awal ni tahiyat awal. Semua ni sunat, tapi tak ada berbeza dengan imam. Kalau imam buat sujud sahwi, imam buat wajib buat. Imam tak buat sunat buat. Sujud tilawah imam buat wajib buat, imam tak buat jangan buat, wajib tak buat. Itu berbeza. Tak apa, tipu je. Kalau pening-pening ikut je tu imam. Tu imam buat, kita buat kan. Tu imam tak buat, jangan buat. Walaupun sunat buat. Kalau sujud sahwi sunat buat, kalau kita tak tahu, tak payah. Bukan ingat ni. Bukan senang ingat tu kan. Masa belajar insya-Allah ingat. Tapi di lapangan, waktu tu dia terapuk. Di lapangan simple je. Kalau iman naik ke rekat lain, jangan ikut. Dia ni, nak ikut ke tak ikut? Tak ikut. Belajar tu kan. Ilmu tu, apabila kita belajar tuan-tuan, waktu belajar dia ingat. Tapi waktu nak amal dia itu, antara cabaran dia lah tak confident. Iman naik ke rekat kelima itu pun dah goyah dah kita. Dah goyah dah kita. Walhanya mudah saja. Kalau dah yakin, tunggu je lah. Sunat tunggu. Ialah nak tunggu ke nak mufaraqah. Tu pun do'iyah. Tunggu ke mufaraqah. Tunggu ke mufaraqah. Mufaraqah lah, mudah sikit. Dia mekuk lah. Yang ni lagi lah mencabar. Yang ni ikut je. Kalau tahiyat awal, dia berbeza. Dan seperti tahiyat awal, lain pula. Hukum berbeza pula. Itu mana pula? Lain. Iaitu kaedah dia, wajib mengikut tentang meninggalkan
tidak wajib mengikut tentang mengerjakan. Apa maksud dia? Formula dia wajib sama dengan iman apabila iman tinggal. Jangan kita buat. Iman tak baca ayat awal, naik ke rakaat ketiga, jangan kita baca. Baca tak niat mufaraqah batal. Kita dah tegur, subhanallah, dia tak layan. Dia yakin aku ni baru satu rakaat, dia dah dua dah. Patut dua duduk dah ayat awal. Dah dia confident satu. Ni hukum iman tuan, hukum dia nak dengar tu, adakah wajib dia dengar teguran? Tak wajib. Tak wajib dia mendengar teguran makmum. Makmum subhanallah, dia pun apa subhanallah? Wajib tak dia nak dengar? Dia memang nak dengar. Tak wajib tak dia guna pakai, dia nak kena duduk? Tak wajib. Apa yang wajib? Wajib dia berpandukan kepada yang keyakinan dia. Kalau dia yakin satu, memang dua lah, yakin satu, ikut keyakinan dia. Tapi kalau dia pun tak yakin, kalau dia pun tak yakin, ketika itu baru dia boleh jadikan tukuran itu sebagai panduan untuk duduk. Sebab dia pun boleh jadi dua tadi, tu duduk. Jadi hukum nak tak? Kalau imam dia terlupa dari ada awal ni, dia terus di makmum apa ni, subhanallah, tegur subhanallah tu, imam dah ditegak, dia dengar makmum tegur tu, dia turut balik. Macam mana turut balik? Okey, kalau dia macam mana dia punya perbuatan itu, tahap perbuatan yang membolehkan imam tu turut balik. Okey, dia dapat teguran. Ini antara situasi ataupun dipanggil isu yang agak kompleks. Kita jelaskan dulu. Nanti kalau ada kesempatan, bagi kita insya ada kesempatan, lain kali kita akan detailkan. Okey. Isu meninggalkan ayat awal, dia ada umumnya, dia kompleks kepada dia detail. Apa pendetailan dia? Pertama, tengok orang. Kalau dia imam dan sembahyang seorang diri, satu golongan, tindakan berbeza. Kalau dia imam dan sembahyang seorang diri, betul. Imam dan sembahyang seorang diri, satu isu, dia tak sama. Yang kedua, kalau yang lupa itu siapa? Yang lupa itu makmum, lain. Yang kita nak bicara ini ialah makmum. Kalau imam lupa, dia naik imam dengan seorang diri, pecah dua. Pertama, dia naik dengan sengaja. Memang sengaja dia nak tinggal ayat awal. Seorang diri memang sengaja nak tinggal ayat awal. Boleh dia naik, tiba-tiba teringat nak duduk balik. Tu tengok. Itu ada perincian. Tapi kalau dia lupa, berbeza hukum dengan sengaja. Kita ambil yang lupa. Sengaja ni sebab jarang orang dah sengaja tiba-tiba nak duduk balik, jarang. Tapi lupa. Kalau sengaja lupa, dia naik sampai tahap mana boleh turun balik. Ada kala tak boleh turun balik, ada kala sunat turun balik. Itu kena tahu lego. Itu saya akan sebut tadi kompleks. Dia ada dua dia panggil lego, tahap. Dia naik tahap mana yang tak boleh turun balik, sebab dia lupa. Kalau sengaja lagi, tahap dia sangat orang panggil apa? Hampir. Kalau dia lupa, naik ke tahap mana sunat turun balik, dia naik ke tahap sempurna qiyam. Dia kata sempurna sampai tahap sah qiyam dah. Dia kata sempurna tu surah hayat. Dia tak kira level sempurna, dia kira level tahap sah qiyam. Maksudnya tahap sah qiyam ni dah boleh baca Fatihah. Dah sah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dia tak betul lurus. Ketika itu tidak dibenarkan untuk duduk, sebab lupa. Kalau sengaja sedikit
Sampai je belum sampai ke tahap sah rukuk dah tak dibenarkan turun. Tapi kalau rukuk naik sebelum sampai hak rukuk, sunat dia turun balik. Ni kita nak bincang tahap mana dia tak boleh turun, apabila dia berada di level yang sah baca Fatihah. Kita pernah tunjuk dulu. Malam ni masa tak cukup, tak sempat tunjuk. Sah dah baca Fatihah, atas sikit pada rukuk. Rukuk ada 2 level. Basic lah. Kalau detail kan ada 4, kita bincang dulu. Level rukuk ni ada 4. Yang basic 2. Satunya rukuk yang sah. Satu lagi rukuk yang sempurna 90 darjah tu. Apa? Cantik tu. Itu yang sempurna. Yang sah, tangan kita, tapak tangan kita ni jika tapak ke hujung, tapak tangan sampai hulur ke kepala lutut. Ni kepala lutut, tapak kita tak macam tu, sampai. Bukan bercantik pun kedudukan badan. Jadi itu dia panggil apa? Hak rukuk. Sah rukuk. Atas sikit tu, atas sikit dia panggil hak qiyam. Qiyam yang sempurna, betul kita dah buat tu. Itu sunat hayah kita buat tu. Kita buat berdiri macam ni tuan, qiyam. Itu pahala wajib dan pahala sunat hayah. Adapun sah qiyam, bokok. Dia naik level mana kali turun? Dia naik level dah atas sikit hak rukuk. Dia panggil apa tu? Tu hak qiyam dah. Dah boleh baca Fatihah walaupun duduk dalam rukuk. Tak boleh turun, bahkan kalau dia turun. Sebab dia imam ataupun dia sebagai seorang diri. Makmum lain. Makmum berbeza. Itu dulu. Nanti akan datang detail. Mana? Kalau sunat turun belum sampai peringkat hak rukuk, hak qiyam, sunat dia turun. Sunat dia turun balik. Kalau dia imam, dia naik je sebelum qiyam macam tu, dia naik sebab terlupa tahiyat, tunggu duduk, sunat duduk. Sunat duduk balik. Perbuatan banyak, sunat sujud sahwi. Perbuatan sikit tak sunat sujud sahwi. Itu pun detail juga lah, kira banyak sikit. Ini antara tempat yang komplit dalam isu fiqh. Salah satunya ialah sujud sahwi. Isu tahiyat awal, isu doa qunut. Tapi umum dulu kita cerita malam ya. Kalau dia naik level sah baca Fatihah, jangan duduk. Kalau duduk, batal sembahyang imam. Sebab dia dah naik level sah baca. Ulama bincang, kenapa batal kalau duduk? Dia ada poin dia. Kenapa batal? Sebab dia meninggalkan sunat. Dia dah berada pada kedudukan wajib. Dia dah wajib baca Fatihah, tiba-tiba meninggalkan kedudukan wajib baca Fatihah untuk buat sunat, tak boleh. Sebab sekarang ni dia dah berada di qiyam. Apa kedudukan di qiyam? Wajib baca Fatihah. Tiba-tiba dah kedudukan wajib baca Fatihah, tinggal turun untuk buat sunat, tak dibenarkan. Belum sampai tu sunat dulu. Tapi dah sampai tempat wajib, tak boleh lagi. Duduk balik. Okey, ini kita bincang ni. Ini lirik kita, apa tindakan makmum kalau imam tak duduk tahiyat awal? Tindakan kita jangan duduk, ikut dia. Jangan duduk. Kita tengok ni, kita nak duduk ni, tengok dia naik turun. Naik turun kita, duduk ke? Tak boleh, jangan duduk. Terus ikut dia naik. Kalau lah dia naik ke turun, jangan ikut juga. Itu lagi jangan ikut. Itu dah patah. Boleh dia masuk ke kustai balik. Ada ke kustai imam. Ni tak tahu ni. Ni terabur juga kita ni. Nak ikut ke? Nak ikut ke? Ni tempat yang bukan terabur ni, hancur, jangan ikut. Terabur boleh tahan lagi, tak patah. Dia ada dua je soalan ni. Terabur wala hancur. Hancur patah, terabur tak okey lagi. Itu feni-feni baru. Jadi kalau macam itu makmum pula tu dia setakat mana yang dia boleh menegur imam tu. Kalau imam tu dah berdiri tu dah tak boleh lah. Tak boleh. Biar. Kalau masa dia turun naik. Masa dia dalam on the way tu. On the way boleh. Subhanallah. Kalau imam terus berdiri, senyap je. Cukup dah, senyap dah. Kita pun naik tu.
Apabila iman dah berdiri, kita jangan tegur. Subhanallah, subhanallah, berapa kali subhanallah. Dia ada etika menegur pun. Menegur tuan-tuan ada etika dia. Pertama niat, dan tak niat tak boleh. Sebulan kitab Furumul Masail, di kitab terpulang kitab Kashful Lisan, disebut dalam kitab Sulam Muslimin jadi pertama, tegur iman mesti niat. Niat apa? Niat tegur? Bukan. Niat zikir, subhanallah, dia niat tegur. Niat tegur batal sembahyang. Memang tegur ustaz, tak batal apa? Memang batal tegur. Kan sunat tegur. Memang sunat tegur, ada cara dia. Kena niat apa? Kena niat zikir. Kalau niat zikir serta tegur boleh kan? Kita panggil istiak. Niat zikir. Sebut subhanallah kan zikir. Kena niat zikir. Habis. Kalau tak tegur tak apa ustaz Ya? Kalau tak tegur biar. Biar tak apa. Nak tegur pun tak pandai ni. Macam mana nak tegur ni? Tak pandai ni. Subhanallah. Sekejap ni okey lagi. Subhanallah 2 kali. Subhanallah 3 tu imam pun faham. Tu imam pun siap tengok kata. Subhanallah, subhanallah apa dia tu? Dia pun akan hati, dia pun nanti tegur macam dia kata. Dia etika menegur iman dan lupa. Tengok kesalahan. Kesalahan iman pada perbuatan sebut subhanallah. Kalau kesalahan iman pada ucapan jangan sebut subhanallah. Kena tegur ucapan dia. Contoh dia silap ucapan. Tengoklah ke mana dia silap. Kita jangan tegur subhanallah. Memang tak jumpa cari dia. Dia lupa. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Kita jangan kata subhanallah. Dia kata kain koyak ke apa terlupa rakaat. Biasa subhanallah terlupa rakaat je. Rupanya dia langkau Ar-Rahmanir Rahim tak sebut mam. Sebut Ar-Rahmanir Rahim. Baru dia perasan, oh aku langkau. Dia bukan lupa. Dia tak perasan. Itu bahasa lembut je. Tak perasan. Hari itu tak payah niat sikit lah. Tak apa. Bacaan surah. Bacaan surah tak perlu niat. Bacaan surah. Mau jadi niat tegur je lah. Jadi kita isu bab lupa dalam solat ni biasa. Dia ada fasa-fasa. Permulaan orang muda ni lupa surah tu biasa. Itu memang biasa. Jangan kita kata apa ni tak hafal tu. Hafal dia lupa. Kalau tak hafal memang tak langsung kali baca. Yang kedua ada fasal dia umur kita fasal apa? Fasal lupa rakaat. Lupa rakaat. 3-4. Dia ada fasal lupa rakaat. Naik dan lebih teruk lagi. Dia fasal lupa sujud 2 ke 1. Aku baca duduk dah tadi Rabbil Ghafirli. Tak perasan pun baca Rabbil Ghafirli warhamni. Jadi dia kata 2 ke? Pasal baru 1. Hatam jadi 3. Jadi 3. Tu biasa tu. Lupa apa? Lupa sujud. Jangan ingat pelik tu kan. Kita muda lagi pelik dah. Lah dan fasa terakhir lupa sembahyang. Pasal solat awal waktu tadi pukul 3. Solat kalau tak ada bini dia. Abang solat ke tadi? Biasa solat pukul 1 lebih. Tadi abang tak pergi surau. Jangan perasan kan. Abang tak pergi surau. Lepas tu solat tak? Tak solat kan? Lupa. Dia tak apa. Nanti dia ada paksa-paksa dia. Dia marah kat lelaki. Saya mengajar satu tempat tu dia cerita lah pengalaman. Saya ustaz 70 umur dah masing-masing nikah ni. Umur berapa saya tanya? 70. Tak apa, muda lagi. Muda lagi pak, jangan ni. Tak bergaduh ada ustaz kerja. Bergaduh apa? Bak sembahyang pun bergaduh. Kadang-kadang kita ingat dia lupa, kita ingat abang tak solat lagi. Aku dah solat. Bila? Awal aku dah pergi masjid tadi. Confident tak gambar. Abang tak pergi tadi, kawan datang sembang, kawan balik pukul 3. Lupa. Dia ingat okey kan? Abang tak ingat ni, dia duduk kerap. Dia kata abang dah solat. Bini kata tak solat. Solat tadi, pergi masjid. Abang pergi masjid mana? Ada kawan datang tadi. Mana ada kawan datang? Itu nyayuk. Bini dia kata nyayuk. Maaf dia kata nyayuk. Kau bukan nyayuk, lupa. Itu apa? Nyayuk hilang ingatan. Jangan cakap nyayuk kat lelaki.
Nyayuk hilang ingatan. Dia bukan hilang ingatan, lupa lain. Habis oleh kerana kita dah cakupan, isu keempat kita akan sambung ke datang. Tasyahud tu, dan seperti tasyahud awal tu kita akan sambung ke datang. Kalau kita sambung pun dia tak efisien. Dia lewat-lewat ni dia tak quality. Jadi kita akan sambung balik tayar awal. Saya ulang balik tayar awal. Dua isu ni kita akan bincang ke datang. Tayar awal dia agak kompleks juga. Sebab apa kompleks? Sebab formula dia iman tinggal, wajib kita tinggal. Jangan buat. Cuma mufaraqah tu kita akan bincang. Boleh tak ada mufaraqah? Ada sunat mufaraqah. Dia sunat mufaraqah. Tadi tak sunat. Tadi kalau dia tinggal, dia rekaat naik rekaat kelima, jangan tak sunat mufaraqah. Sunat tunggu. Ada isu sunat mufaraqah. Kita bincang tayar awal. Wallahu a'lam. Jadi ingat terdapat, dan seperti tayar awal, lain pula itu wajib mengikut. Kita akan ulang sekali lagi. Dan habis isu yang keempat, kunut. Kunut lebih mudah. Cuma walaupun kunut mudah, kita akan bincang sebab ada situasi sunat juga dibaca. Iman tak baca, tak nak kita pergi Mekah kan, iman tak baca, bagi rumah pada kita sunat kita baca. Kalau iman terlupa, terus dia sujud, sunat juga kita baca. Tapi kena baca doa kunut pendek. Ada tak sunat? Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'i al-'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.